Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan kajian kami iaitu meningkatkan kemahiran penulisan bahasa Melayu tahun 3 menggunakan teknik warna lampu isyarat. Ini adalah ahli kumpulan kami, terdiri daripada Nur Afifah binti Yahya, Husna Ahda binti Rustan, saya Wafi Ahda binti Rustan, Ku Nur Naziha binti Ku Muda Muhammad Zaid dan juga Siti Nurain Tasni binti Muhammad Daud. Jadi pada Husna. Okey, untuk refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lepas, berdasarkan refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lepas, pengkaji mendapati bahawa masih ramai murid-murid tahap 1 iaitu tahun 1, 2 dan 3 yang lemah dalam menguasai kemahiran penulisan bahasa Melayu. Antara kesalahan yang kerap dilakukan dalam penulisan adalah kesalahan penggunaan huruf besar, noktah dan koma. Bagi masalah penggunaan huruf besar, merujuk kepada kajian Nazarina Nawawi 2014, masih ada murid tahap 2 yang belum menguasai penggunaan huruf besar. Seterusnya, bagi masalah tanda baca noktah dan koma dalam kajian Ida Marlina 2018, kesalahan tanda baca noktah dan koma mencatatkan peratusan kesalahan paling tinggi dalam penulisan, iaitu sebanyak 42.54% dan 19.25%. Antara faktor-faktor bagi yang menyumbang pada masalah ini adalah yang pertama, kurangnya pengetahuan murid tentang fungsi penggunaan. Dan yang kedua, murid tahu akan fungsi penggunaan namun kesalahan dianggap kecil oleh mereka. Seterusnya. Fokus kajian pula. Kajian kami ini berfokus kepada murid kelas tahun 3 kerana sepanjang pemerhatian yang dijalankan oleh kami, didapati masih terdapat sebilangan murid yang belum memahami penggunaan tanda baca bagi huruf besar, tanda koma dan juga tanda noktah dengan jelas. Masalah ini dikenal pasti menerusi semakan buku latihan, buku aktiviti dan juga temu bual murid. Selepas kami dapat kesan masalah yang dihadapi oleh murid ni, kami telah memperkenalkan satu teknik yang melibatkan penggunaan warna, iaitu teknik warna lampu isyarat bagi membantu pelajar-pelajar tersebut. Objektif kajian pertama untuk membantu murid memahami fungsi penggunaan huruf besar, tanda koma dan tanda noktah dengan menggunakan teknik warna lampu isyarat. Objektif yang kedua, meningkatkan pemahaman murid terhadap penggunaan huruf besar, tanda koma dan tanda noktah dalam penulisan bahasa Melayu dengan menggunakan teknik warna lampu isyarat. Soalan pada kajian ini ialah, pertama, adakah penggunaan teknik warna lampu isyarat dapat membantu murid memahami fungsi penggunaan huruf besar, tanda koma dan tanda noktah? Yang kedua, adakah penggunaan teknik warna lampu isyarat dapat meningkatkan pemahaman murid terhadap penggunaan huruf besar, tanda koma dan tanda noktah dalam penulisan bahasa Melayu? Bagi sasaran kajian pula, kumpulan sasaran kajian ini melibatkan 9 orang murid tahun 3 amanah di Sekolah Kebangsaan Tangor, iaitu terdiri pada 5 murid perempuan dan 4 murid lelaki. Murid tahun 3 dipilih untuk memastikan mereka mahir dalam penulisan bahasa Melayu tanpa ada kesalahan huruf besar, tanda noktah dan tanda koma sebelum memasuki tahap 2. Seterusnya. Bagi tinjauan awal pula, terdapat beberapa elemen dalam tinjauan awal ini. Antaranya ialah instrumen yang digunakan, tata cara kutipan data, tata cara analisis data dan juga dapatan kajian. Tinjauan awal dilakukan adalah untuk mendapat gambaran awal berkaitan permasalahan yang dihadapi oleh peserta kajian serta mengenal pasti faktor masalah yang dihadapi. Tinjauan awal ini juga dapat membantu pekaji untuk lebih memahami masalah tersebut dengan lebih mendalam. Bagi instrumen yang digunakan, pengkaji menggunakan kaedah temu bual.
Okay. Yang kedua ialah tata cara kutipan data. Kaedah termobual terbahagi kepada 3 jenis iaitu jenis berstruktur, separa berstruktur dan tidak berstruktur. Pengkaji menggunakan kaedah termobual separa berstruktur dalam mendapatkan data daripada murid yang mana termobual separa berstruktur ini merupakan kaedah yang terbaik kerana sesi termobual ini dijalankan mengikut soalan yang dibina dan kita boleh menambah soalan mengikut kesesuaian. Contoh soalan yang diajukan kepada murid adalah, adakah kamu dapat mengenal pasti penggunaan huruf besar pada permulaan ayat? Okey, setelah mendapat jawapan daripada murid, soalan lain yang berkaitan akan diajukan. Contohnya, adakah kamu kurang diberi penekanan oleh guru atau kamu yang kurang perhatian di dalam kelas? Melalui kaedah termobual ini, pengkaji telah mendapatkan maklumat dengan lebih terperinci berkaitan dengan faktor permasalahan yang dihadapi. Termobual ini juga telah dijalankan secara individu bagi mengelakkan peserta kajian yang lain terpengaruh dengan jawapan daripada rakan-rakan yang lain. Okay. Next. Okay, seterusnya adalah tata cara analisis data. Termobual telah dijalankan untuk mendapatkan triangulasi data yang kukuh serta menyokong analisis untuk kaedah-kaedah sebelum ini. Dalam pelaksanaan termobual ini, beberapa soalan berkaitan dengan kemahiran penggunaan tanda baca dalam penulisan bahasa Melayu ini telah diajukan kepada murid. Segala maklum balas dan jawapan daripada murid dicatat bagi mendapatkan kesahihan data. Pengkaji merumuskan hasil data dalam bentuk jadual serta dihuraikan secara deskriptif. Okay, yang terakhir adalah dapatan kajian. Dapatan kajian daripada hasil tinjauan awal ini dapat dirumuskan. Pengkaji berjaya mengemukakan hasil daripada termobual bersama 9 orang murid tahun 3, yang mana pengkaji berjaya mengumpul peratusan yang menunjukkan bahawa murid tahun 3 masih lemah dan tidak dapat menguasai sepenuhnya dalam mengenal pasti huruf besar serta penggunaan tanda koma dan tanda noktah dalam penulisan. Okay, dapat kita lihat berdasarkan jadual ini, pengkaji berjaya mengumpul 5 faktor yang menyebabkan murid mengalami kesukaran dalam meningkatkan kemahiran dalam pengenalan pastian huruf besar serta penggunaan tanda baca. Hasil daripada termobual bersama murid ini, pengkaji dapat merumuskan hasil kekerapan yang diperolehi adalah 5 dan peratusnya adalah 20% bagi setiap item. Next. Pengenalan huruf besar dan tanda baca dalam penulisan kepada murid adalah perlu untuk penggunaan dalam ilmu penulisan. Oleh hal demikian, kajian tindakan ini dijalankan dengan menghasilkan intervensi bagi memperkenalkan teknik warna lampu isyarat untuk kemahiran pengenalan pastian huruf besar serta penggunaan tanda baca dalam penulisan kepada murid tahun 3. Okey, bagi intervensi yang dijalankan, seterusnya. Okey, jadi nama bagi program intervensi inilah Jom Menulis dengan Lampu Isyarat. Intervensi ini dijalankan bagi melatih pelajar untuk lebih peka dengan penggunaan huruf besar serta tanda baca iaitu noktah dan koma. Okey, warna lampu isyarat iaitu merah, kuning dan hijau telah dipilih supaya pelajar mudah untuk mengingatinya. Okay, simbol warna daripada lampu isyarat ditukarkan kepada penggunaan pen berwarna iaitu warna merah, kuning dan hijau dalam penulisan. Simbol warna merah iaitu simbol berhenti digunakan untuk tanda baca noktah. Manakala simbol warna kuning, simbol berjaga-jaga digunakan untuk tanda koma. Manakala simbol warna hijau pula, simbol jalan digunakan untuk penggunaan huruf besar. Jadi, pendekatan warna yang dipilih ini adalah kerana terbukti warna dapat membantu murid dalam mengingati sesuatu perkataan menurut Smith 2009.
Okey, manakala menurut Zulkifli Mustafa 2013 penggunaan warna dapat menolong meningkatkan tahap perhatian murid-murid terhadap sesuatu informasi. Okey, seterusnya. Okey, iaitu antara aktiviti yang dijalankan yang pertama adalah aktiviti penerangan tentang fungsi penggunaan huruf besar, tanda koma dan tanda noktah. Okey. Antara langkah-langkahnya adalah langkah pertama, guru menerangkan tentang fungsi penggunaan huruf besar, tanda koma dan tanda noktah melalui set pembentangan. Okey. Langkah kedua, guru memastikan murid faham akan isi pembelajaran. Okey, seterusnya. Nah, aktiviti kedua pula iaitu membulatkan huruf besar, tanda koma serta tanda noktah pada teks yang diberi. Okey, langkah satu, guru akan membuat demonstrasi dulu. Kemudian setiap murid diberikan teks seperti yang kita boleh lihat dalam gambar serta 3 batang pen iaitu merah, kuning dan juga hijau. Jadi kemudian murid akan membulatkan setiap tanda yang dijumpai mengikut panduan warna yang telah ditetapkan, iaitu warna merah untuk tanda noktah, warna kuning untuk tanda koma dan juga warna hijau untuk huruf besar. Seterusnya, aktiviti ketiga pula iaitu aktiviti menulis semula teks dengan mengaplikasikan teknik yang telah dipelajari. Okey, yang pertama sekali guru akan mengagihkan teks seperti yang kita dapat lihat teks yang di atas tu dan juga kertas A4 kepada para pelajar. Murid dikehendaki melengkapkan teks dengan huruf besar, tanda noktah dan tanda koma. Kemudian murid dikehendaki salin semula teks tersebut pada kertas A4 yang diberi dengan mengaplikasikan teknik lampu isyarat menggunakan pen berwarna tadi. Itu saja untuk aktiviti. Okey, antara cadangan penilaian, yang pertama adalah kuis dan yang kedua ujian. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah antara cadangan penilaian berdasarkan kotak. Okey. Jadi kita lihat sini, pertama kita tulis nama murid. Okey, kemudian markah bagi huruf besar, tanda koma, tanda noktah. Kemudian ada markah keseluruhan yang terakhir tahap pencapaian sama ada baik, memuaskan ataupun tidak memuaskan. Okey, seterusnya. Okay, Assalamualaikum. Okay, saya Afifah. Okay, saya akan menjelaskan berkenaan jadual pelaksanaan. Okay, untuk cadangan kajian ini, okay, kami menggunakan catakan untuk menjelaskan berkenaan dengan jadual pelaksanaan. Okay, kajian ini dilaksanakan selama 3 bulan bermula Ogos, September dan Oktober 2023. Okay, seperti yang kita semua lihat, berdasarkan catatan, terdapat beberapa aktiviti yang akan dilaksanakan sepanjang kajian ini. Yang pertama, kami mula menerima tugasan kajian tindakan. Aktiviti ini berlaku pada awal bulan Ogos. Seterusnya, kami akan mengenal pasti masalah yang mana dia akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Ogos. Seterusnya, kami akan melakukan bacaan dan taksiran maklumat pada minggu ketiga di bulan Ogos dan menentukan fokus kajian yang mana akan dilakukan pada minggu keempat di bulan Ogos. Seterusnya, untuk bulan September, kami akan merancang tindakan intervensi yang akan kami laksanakan pada awal bulan September nanti. Seterusnya, penyediaan media pengajaran yang mana akan berlangsung di minggu kedua pada bulan September. Berikutnya adalah pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan ini akan dilaksanakan sepanjang tempoh 2 minggu, iaitu minggu ketiga dan minggu keempat pada bulan September. Seterusnya, kami akan melakukan pengumpulan data selepas pelaksanaan aktiviti intervensi.
Pengumpulan data kami akan lakukan pada minggu pertama di bulan Oktober. Seterusnya kami akan menganalisis dan mentafsir data serta membuat kesimpulan berdasarkan data-data yang kami terima. Okey, aktiviti ini kami akan laksanakan pada minggu kedua di bulan Oktober. Seterusnya kami akan menulis laporan kajian. Okey, hasil data yang kami tafsir tadi, kami akan menulis satu laporan kajian yang mana akan dilaksanakan pada minggu ketiga pada bulan Oktober. Terakhir sekali, kami akan melakukan pembentangan jabatan kajian yang mana pembentangan ini kami akan lakukan pada bulan Oktober, iaitu minggu keempat. Okay, seterusnya saya akan jelaskan bahagian anggaran perbelanjaan. Okay, untuk kajian ini kami memerlukan 4 bahan. Okay, bahan yang pertama, kami memerlukan kertas A4 dengan kuantiti sebanyak 2 rim dengan harga kos per unit RM10.90 dengan total kos sebanyak RM21.80. Okay, bahan kedua adalah pen. Kami menggunakan 3 jenis pen warna, iaitu warna merah, kuning dan hijau. Okay, pen ini akan digunakan untuk aktiviti kedua yang akan kami jalankan nanti. Okay, yang mana murid akan menggunakan pen ini untuk membulatkan setiap tanda yang dijumpai dalam teks yang diberi mengikut panduan warna yang telah ditetapkan. Okay, kuantiti pen ini kami memerlukan sebanyak 1 kotak dengan harga kos per unit dan total kos adalah RM15. Okay, bahan yang ketiga adalah printer cartridge. Okay, kami memerlukan 3 botol ink printer dengan harga kos per unit adalah RM30 dengan total kos sebanyak RM90. Okay, terakhir sekali, kami menyediakan gula-gula sebagai hadiah galakan untuk para pelajar nanti. Okay, gula-gula ini kami memerlukan sebanyak 1 paket dengan harga kos per unit dan total kos adalah RM5.90. Okay, total keseluruhan anggaran perbelanjaan kami untuk kajian ini adalah RM132.70. Kesimpulan daripada kajian ini ialah kajian tindakan ini dilaksanakan bagi membantu peserta kajian memahami dan menguasai penggunaan huruf besar, tanda koma dan tanda noktah dalam penulisan bahasa Melayu dengan menggunakan teknik warna lampu isyarat dengan betul. Berdasarkan latihan dan bimbingan yang diberikan sepanjang sesi intervensi, pengkaji mendapati penggunaan teknik warna lampu isyarat dapat membantu peserta kajian dalam pembelajaran dan penguasaan penggunaan tanda baca. Sekian sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.